Topik yang hangat tuan-tuan ialah peluang Haji Hadi untuk digugurkan sebagai ahli parlimen semakin cerah. Ini apabila pihak peguam Tuan Guru Haji Hadi gagal untuk membatalkan petisyen yang telah dibuat oleh saudara Jasmira, iaitu calon Barisan Nasional daripada Marang yang diwakili oleh Datuk Hasfarizam. Jadi tuan-tuan, nampak gayanya dalam proses awal untuk Tuan Guru Haji Hadi mengenepikan petisyen mahkamah sudah gagal. Jadi ini bermakna beliau kena hadap petisyen mahkamah itu, dan dengan bukti-bukti yang sangat jelas, saya yakin kebarangkalian untuk beliau digugurkan sebagai ahli parlimen dan diadakan pilihan raya semula sangatlah cerah. Walau bagaimanapun ada sedikit setback hari ini bila mana petisyen pilihan raya di Kemaman yang dibuat oleh calon Barisan Nasional nampak gayanya telah ditolak oleh mahkamah kerana sebab-sebab teknikal, kerana petisyen itu dipercayai telah difailkan selepas tempoh 14 hari yang telah pun ditetapkan. Sepatutnya kena buat dalam tempoh 14 hari. Bila lebih dan ada pertikaian, maka ianya telah ditolak oleh pihak mahkamah. Jadi itu antara perkara-perkara yang berlaku pada hari ini. Saya yakin ramai nak bertanyakan soalan. Malam ni insya-Allah kita akan buka sesi soal jawab di TikTok channel kita. Dan sesiapa yang ada sebarang persoalan, bolehlah ajukan soalan-soalan tuan-tuan di talian 011 3595 4044 011 3595 4044. Silakan saudara. Okey, Dok. Ya. Implikasi daripada peguam Haji Hadi itu gagal untuk batalkan petisyen, apa implikasi dia tu? Implikasi dia maknanya dia kena hadaplah petisyen mahkamah tu. So dia kena dengar kes orang yang membuat petisyen tu. Kemudian mahkamah akan putuskan sama ada kes tu valid ke tak valid, Haji Hadi perlu defend ke tak perlu defend. So benda ni nanti akan berjalan dan akhirnya akan diputuskan oleh pihak mahkamah sama ada Marang perlu diadakan pilihan raya semula ataupun tidak, sama ada terbatal status Haji Hadi sebagai ahli parlimen ataupun tidak. Kalau misalnya didapati memang dia dah salah, melanggar Akta Suruhanjaya Pilihan Raya dengan masalah pemberian rasuah berskala besar kepada ahli-ahli, kepada pengundi-pengundi di kawasan Marang ni, maka dia kena disqualified dan dia tidak boleh bertanding. Dia kena letak orang lain, calon lain. Mungkinlah calon tu peluang nak menang tu cerah, sebab Haji Hadi pun menang situ dengan majoriti yang besar. Cuma saya yakin majoriti itu akan merosot, tetapi Marang ni sudah pastilah merupakan kubu kuat PAS. Peluang mereka nak menang balik tu ada. Cuma Haji Hadi mungkin akan kehilangan kursi tersebut dan tidak boleh bertanding semula. So Presiden PAS bukan lagi ahli parlimen selepas ini. Boleh jadi duta lagi tak? Siapa nak lantik dia jadi duta kan? Okey, silakan soalan lain. Tok, sekiranya Haji Hadi dapati bersalah tu, Ya. adakah dia akan melepaskan jawatan dia sebagai Presiden PAS? Itu kita tak pasti kan. Kalau tengok kan keadaan sekarang ni, kalau Presiden UMNO yang kena, laju je dia orang minta suruh letak jawatan lah, berehat lah, itulah inilah kan. Tetapi kalau Presiden parti lain tak ada masalah.
Inilah realiti. Itu sebab sebenarnya apa yang berlaku ni semua atas kehendak Allah Ta'ala. Sebelum ni orang kata presiden kita kluster mahkamah, orang kata presiden kita ni macam-macam, korup lah, itulah, inilah. Padahal dia berhadapan dengan pendakwaan terpilih. Hari ni Haji Hadi bukan berhadapan dengan pendakwaan terpilih. Haji Hadi hari ini sudah ada bukti yang tak boleh nak disangkal lagi. Bila mana ahli jawatan kuasa PAS kawasan Marang sendiri telah pun tular video dia tu, memberikan dana, minta orang bersumpah, wallahi saya undi PAS, lepas tu terang-terang bagi duit dan buat kat surau pula tu. So memang tak boleh lagi, tak boleh lagi. Lepas ni kita boleh katalah dia lah kluster mahkamah. Cuma sama ada dia nak didakwa oleh SPRM ataupun tidak, kita tak pasti. Tu maksudnya petition ni gagal dibatalkan oleh peguam tu. Maksudnya ada weight point, maksudnya ada kes. Bila kes tu kuat, konkret, memang sukar untuk dibatalkan. Dia macam, dalam arti kata lain, macam ada prima facie lah. Tapi ini kes petition pilihan raya kan, dia tak sama macam kes jenayah. Letih sikit hari ni. Okey, rancak sikit. Okey Dok. Hari ni pengarah pilihan raya Perikatan Nasional, Ketua Penerangan dia Azmin Ali, dia bagi tahu dia nak umum rehat seketika daripada politik. Kita elok-elokkanlah kalau dia nak rehat terus pun, tetapi kena ingat dia kalah sebagai calon parlimen, tetapi dia masih ahli Dewan Undangan Negeri. Jadi kalau misalnya dia nak berehat daripada politik, kita minta dia meletakkan jawatan dia sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Kalau tidak, rakyat terpaksa membayar, rakyat Selangor membayar gaji buta je tiap-tiap bulan, kena bayar dia, tapi dia boleh berehat sesuka hati dia. Tak boleh, tak boleh. Okey. Okey Dok. Hari ni Presiden maklumkan bahawa jangan layan Ramasamy, biar DAP tangani isu Ramasamy. Kita ucapkan tahniah kepada YB Anthony Loke yang telah menegur Ramasamy dan meminta Ramasamy jangan berfikiran macam pembangkang lagi. Dia kena realistik. We are now in the government, so kita berada dalam kerajaan, jangan bawa lagi mentaliti pembangkang. Bagi saya itu teguran pertama yang dikeluarkan oleh Presiden ataupun oleh Susah Agung DAP. Itu sudah cukup keras kepada Ramasamy. Kalau tak faham bahasa lagi, saya yakin DAP tahu apa nak buat dengan Ramasamy ni. Sebarang anasir, sebarang individu yang cuba untuk memecah belahkan perpaduan yang bukan senang wujud ni. Berpuluh tahun dah kita bercakaran ni. Ini kali pertama kita nak berdamai, dan peluang untuk melihat rasism ni berakhir ataupun politik perkauman ni berakhir, peluang tu cerah. Tiba-tiba ada pula satu dua manusia yang menjadi batu penghalang. Kita harap benda tu tak berlaku lah, insyaAllah. Okey, silakan. Tengah line. Okey Dok, kalau kita lihat kan sekarang musim pemilihan dah nak mula ni. Dah keluar pun, dah boleh daftar dah pun. Mewujudkan pasukan-pasukan, mewujudkan kem-kem, adakah ni satu persaingan yang sehat ataupun dia tidak baik untuk UMNO, macam mana? Mulai esok hingga 26
semua yang nak bertanding boleh isi borang. Yang nak bertanding di peringkat bahagian boleh isi borang di Ibu Pejabat UMNO bahagian ataupun UMNO negeri. Yang nak bertanding di peringkat persekutuan, di peringkat pusat, boleh isi borang di Ibu Pejabat dan borang tu dihantar ke Ibu Pejabat UMNO Malaysia. Bagi saya lah, bagi saya tidak ada salah lah, tidak ada salah kalau misalnya mereka nak bergandingan, tidak salah, as long as tidak ada pertukaran wang berlaku, pertukaran benda berlaku. Contohnya hari ini sudah ada laporan-laporan dibuat kepada lembaga disiplin, calon-calon yang bertanding ni bagi sogokan, ada yang bagi RM1,000, ada yang bagi lebih daripada itu pun ada. Kita harap benda ni tidak berlaku, kerana kita dah 2 kali ditegur oleh rakyat. Kita kalah dalam pilihan raya, walaupun sekarang ni kita sebahagian daripada kerajaan. Jangan lupa hari ni UMNO dalam keadaan kita sebenarnya sepatutnya jadi pembangkang. So ubahlah, sampai bila nak main duit ni. Kita harap benda ni dapat dihentikan. Kalau nak bergandingan antara calon ketua, macam baru-baru ni kita tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Pemuda, dia bergandingan dengan YB Khairi sebagai calon naib. Lepas tu dia namakan terus Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan. Itu tak ada masalah, itu hak dia. Dia boleh memperjelaskan barisan ataupun line up dia. Kalau pengundi-pengundi bersetuju dengan line up dia, maka boleh undi dia, tak ada masalah. Setakat ni tidak ada sebarang halangan lah untuk mana-mana calon bekerjasama dengan calon-calon lain untuk mewujudkan pasukan dia. Tidak ada sebarang tata etika ahli UMNO, dia tidak ada sebarang pelanggaran. Okey. Okey Dok, adakah mempunyai jawatan dalam kerajaan merupakan satu kayu ukur untuk dipilih sebagai pemegang jawatan dalam UMNO? Biasanya kalau dulu bila kita nak pilih pemimpin, kita pilih pemimpin yang ada jawatan dalam kerajaan. Itu sebab pada pemilihan yang lepas, kebanyakan yang menang pun biasanya adalah orang yang ada jawatan dalam kerajaan. Tetapi kita dah tengok dengan mata kita sendiri bahawa bila kita kalah 2018, orang yang ada jawatan dalam kerajaan, orang yang pernah jadi menteri, macam Tok Pa Hamzah, akhirnya tinggalkan parti kita. Jadi saya haraplah, tak salah nak pilih menteri, tak salah nak pilih orang yang pernah ada jawatan dalam kerajaan, tak salah nak pilih orang yang ada jawatan dalam parti, tetapi buatlah penilaian dengan sehabis baik. Pilihlah orang yang betul-betul boleh pastikan dia akan jaga kepentingan parti lebih daripada segala-galanya. Kalau boleh macam presiden. Kita tengok presiden kita, dia kalau fikir pasal diri dia sendiri, bila Mahathir suruh dia bubarkan UMNO, masuk bersatu, kalau dia fikir pasal diri dia sendiri, dia bubar je lah. Selamat dia. Tak ada ugutan, tak ada gangguan apa semua. Tapi disebabkan dia tak nak ikut telunjuk Mahathir, tak nak bubarkan UMNO, tak nak menyertai bersatu, akhirnya apa jadi pada dia? 10 hari lepas tu 87 pertuduhan datang. Tetapi beliau tak goyah. Beliau masih lagi mempertahankan parti. Itu sebabnya banyak orang pelik lah kenapa saya mempertahankan presiden. Bagi saya, kalau misalnya parti tidak berada di jalan yang betul, kita ahli, kita kena buat teguran.
Tetapi kalau presiden bermati-matian mempertahankan parti kita daripada dinodai oleh musuh kita, daripada diperintahkan untuk dibubarkan, dipertahankan, dan akhirnya dia terpaksa turun naik mahkamah 4 tahun lebih. So kita kena ambil pemimpin yang ada kualiti macam ni. Jadi kita lepas ni tidak ada pemilihan presiden, tidak ada pemilihan timbalan. Yang ada pemilihan di peringkat naib presiden. So naib presiden kita ni, kita pilihlah orang yang pertama sekali bersama kita time susah dan time senang. Yang kedua, orang yang kita yakini betul-betul jujur, amanah, dan setia pada parti. Kalau dia ada track record, pernah membantu musuh parti, pernah kita nampak dia ni ahli UMNO, tetapi kiblat dia kepada pemimpin bersatu contohnya. Pastikan orang macam ni jangan diberi tempat dalam pemilihan parti. Penting ni. Saya boleh cakap benda ni 4 tahun setengah saya bercakap setiap hari, tapi kalau tuan-tuan tak boleh nak tangkap apa yang saya cuba nak sampaikan, saya tak boleh nak kata apa. Sebab pemilihan kali ni very crucial. Kita dah kalah 2 kali. Sekarang ni Allah Ta'ala bagi kita nyawa. Kita dah kalah sebenarnya, tapi Allah Ta'ala bagi kita nyawa. Pasti ada sesuatu yang baik yang UMNO dah buat untuk agama, bangsa dan negara ni, yang menyebabkan kita ni diberikan peluang kedua. Jangan sia-siakan peluang ni. Make sure barisan kita tu mestilah barisan yang betul-betul kuat, yang betul-betul sayangkan parti dan berada di jalan yang benar. Jangan bagi peluang pada orang yang khianat parti untuk ambil alih parti kita. Kerana bila mereka ambil alih parti kita, kita pun tahu musuh-musuh kita pun sekarang ni cuba untuk meletakkan calon-calon dan proksi mereka untuk bertanding, untuk memenangi ketiga-tiga jawatan naib dan memenangi jawatan ketua pemuda, ketua wanita, ketua puteri. Begitu juga dengan jawatan majlis kerja tertinggi. Dia orang akan ada line up dia orang sendiri. Dia orang akan ada rakit dia orang sendiri. Jadi kita pun dah tahu dah. Saya dah bercerita dengan ni 4 tahun lebih. Saya yakin ramai tahu siapa yang kita patut pilih, yang siapa yang kita patut elak daripada pilih. Kalau orang tu dah taubat, lain cerita. Boleh kita pertimbangkan. Tetapi kalau orang tu masih lagi buat kerja-kerja kerja-kerja tak berapa molek ni lah, maknanya masih lagi memberikan SD kepada musuh kita, so kita tak boleh biarkan orang macam ni untuk diberikan tempat dalam parti. Jahanam parti kita ni. Okey.